Kepelbagaian biogeografi merujuk kepada kepelbagaian benda hidup di muka bumi sama ada flora atau fauna. Ia merangkumi semua hidupan dalam ekosistem atau seluruh bumi termasuk hidupan laut. Changlun merupakan sebuah bandar kecil yang terletak kira-kira 42 km di utara Bandaraya Alostar. Changlun berasal daripada bahasa Thai yang membawa maksud gajah jatuh. Kewujudan lebuh raya utara Plus yang melalui Changlun menjadikan ia sebuah bandar kecil yang cukup pesat membangun. Kedudukannya cukup strategik di mana ia menjadi laluan utama ke sempadan Malaysia-Thailand di bahagian utara, kampus Universiti Utara Malaysia di bahagian timur, Alostar di bahagian selatan dan menjadi laluan ke negeri Perlis Indrakayangan di sebelah barat. Negeri Kedah merupakan negeri jelapang padi Malaysia yang mempunyai keluasan seluas 82,968 hektar mewakili 35.13% jumlah keluasan padi di Malaysia. Padi sawah ialah sejenis padi yang ditanam di kawasan air bertakung. Padi sawah ditanam di tanah jenis alluvium. Tanah alluvium merupakan sejenis tanah liat, halus dan mampu menangkung air untuk beberapa lama. Tanaman padi juga memerlukan sinaran matahari, suhu dan jumlah hujan yang mencukupi di mana suhu di antara 18 hingga 40 darjah Celsius dan jumlah hujan di antara 1,240 mm setahun. Batas merujuk kepada pemisah antara tanah pesawah-pesawah padi. Biasanya, batas dibuat daripada tanah sebagai benteng penahan air agar paras air dalam sawah tidak terlalu banyak. Jika paras air di dalam sawah lebih daripada sejengkal, padi akan susah ditanam. Anak padi akan tenggelam terutamanya jika selepas hujan. Batas air di dalam sawah perlu dikawal sepanjang masa. Ketika usia sawah padi hampir matang, semburan racun perosak digunakan. Hal ini bagi memastikan tiada racun perosak yang akan mengganggu pembesaran pokok padi. Terdapat pelbagai jenis benih padi pada hari ini, namun inovasi pembiakbakaan baru telah menghasilkan jenis UKMRC2 dan UKMRC8 yang mana padi jenis ini mempunyai ciri ketahanan kepada banjir, penyakit dan serangan perosak. Pokok bakau merujuk kepada tumbuhan yang hidup di kawasan berpaya di muara sungai antara pertembungan air tawar dan air laut. Pokok bakau terdiri daripada pelbagai spesies, antaranya termasuk spesies api-api, bakau kurap, perempat dan berus. Pokok bakau merupakan salah satu spesies cepat tumbuh dan ia digunakan dalam penanaman semula hutan bakau bagi melindungi pesisiran pantai daripada hakisan ombak. Ciri-ciri penting bagi habitat pokok bakau ialah tahap kemasinan yang tinggi, kandungan oksigen yang rendah di dalam air dan tanah, tanah berlumpur dan tanah lembut dan dipengaruhi oleh pasang dan surut air laut. Untuk mengatasi keadaan kurang oksigen semasa air pasang, pokok bakau menjalankan satu mekanisme pertukaran gas menggunakan akar pernafasan. Ia adalah akar tegak yang muncul dari permukaan tanah dan berbentuk seperti pensel. Akar ini memanjang keluar dari akar kabel dan menolong dalam pertukaran gas di antara akar tenggelam dan atmosfera. Pokok bakau juga mempunyai ciri-ciri khas daunnya yang mana daun yang berseroma tenggelam, permukaan daun yang berbulu, tebal dan berlilin bertindak untuk mengurangkan kehilangan air. Hutan bakau boleh ditemui di kawasan sempadan antara lautan dan daratan dan terdapat sebanyak 114 spesies bakau di dunia dan terdapat 104 spesies bakau di Malaysia. Dan hutan ini tumbuh subur di kawasan antara tropika dan subtropika. Pokok bakau yang wujud di kawasan persisiran pantai air laut memerlukan mekanisme untuk mengawal kepekatan garam dalam tisu tumbuhan melalui penyingkiran garam. Kelenjar garam wujud dalam daun. Ia berfungsi untuk menyingkirkan garam yang diserap oleh akar tumbuhan. Contohnya bagi pokok bakau api-api. Kita sedia maklum, pokok bakau ini sangat istimewa di mana ia mampu menjadi penampan ataupun penahan kepada tsunami. Dan
Kalau kita dapat lihat di sini, pokok bakau ini hidup di kawasan yang berlumpur di mana akarnya berfungsi bagi menahan ataupun mengimbangi pokok tersebut, dan ia juga bertujuan untuk pernafasan, ya. Dan kalau kita dapat lihat di sini, kita dapat lihat akarnya dengan jelas disebabkan oleh air tengah surut, dan ia akan tenggelam apabila air laut pasang. Dalam keadaan persekitaran yang tegang seperti ombak kuat dan tanah yang tidak stabil, kadar percambahan dan kemandiran anak benih adalah rendah. Oleh itu, pokok bakau mempunyai cara pembiakannya yang istimewa, iaitu melalui pembiakan vivipari. Persekitaran paya bakau yang penting iaitu air laut yang masin, dataran yang berlumpur menjadikan ia adalah satu ekosistem yang strategik bagi hidupan-hidupan laut, antaranya ketam yang hidup di permukaan berlumpur. Kawasan paya air laut, pastinya kita akan bercerita tentang kehidupan akuatik di sini. Dan kita dapat lihat di sini adalah spesies-spesies ketam yang sangat eksotik. Semasa proses menjejaki ketam nipah di kawasan paya bakau, terdapat satu spesies ketam yang menarik perhatian, di mana ketam ini berwarna ungu. Menurut kajian, ketam berwarna ungu ini hanya ditemui di kawasan terpencil di Kepulauan Palawan, Filipina. Melalui teori penyebaran, ketam spesies ini mungkin tersebar ke kepulauan ini melalui medium lain, antaranya melekat di bahagian kapal-kapal nelayan. Sukar untuk menjejaki spesies ketam nipah yang besar, namun dalam kajian ini terdapat beberapa ekor ketam nipah kecil yang kelihatan di permukaan air berlumpur. Ketam nipah biasanya hidup di kawasan paya bakau. Ketam ini mempunyai sepasang kaki belakang yang berbentuk leper memudahkannya untuk berenang. Ketam nipah juga berwarna terang dan sepit yang besar. Ketam nipah ini mempunyai fizikal yang kecil dan ia adalah haiwan bukan dua alam. Ketam nipah juga turut menjadi sumber pendapatan masyarakat tempatan, di mana ketam ini dijual dengan harga RM49 sekilo. Di Pusat Inquin Universiti Utara Malaysia untuk melihat haiwan spesies herbivor berkuku daripada keluarga Equidae. Kuda ataupun nama saintifiknya Equus caballus merupakan mamalia herbivor berkuku dari keluarga Equidae. Terdapat 5 spesies kuda yang dikenal pasti, antaranya kuda Arab, kuda Mustang, kuda akal teke, kuda Andalusia dan kuda Warmblood. Seperti yang kita tahu, sebelum kedatangan kenderaan bermesin, kita menggunakan kuda sebagai pengangkutan utama kita. Kuda mempunyai purata 205 batang tulang dan berbeza dengan manusia ialah ketiadaan tulang selangka. Bergantung kepada baka, persekitaran dan penjagaan, kuda jinak moden pada hari ini mampu hidup menjangkau usia sehingga 25 sehingga ke 40 tahun. Kuda memiliki 64 kromosom yang mengandungi 2,700 juta pasangan base DNA, iaitu lebih besar daripada genom anjing tetapi lebih kecil daripada genom manusia atau lembu. Rekod paling tua dipegang oleh seekor kuda pada abad ke-19 iaitu Old Billy yang hidup sehingga usia 62 tahun. Rusa adalah haiwan mamalia pemamah biak ruminan yang termasuk dalam keluarga Cervidae. Salah satu ciri khas yang ada pada rusa adalah antler, iaitu tanduk rusa. Ia merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, terutamanya pada rusa jantan. Terdapat sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbahagi menjadi 2 kelompok besar. Jadi sekarang kita akan teruskan kepada haiwan herbivor berkuku daripada keluarga Cervidae iaitu rusa.
Rusa di Malaysia terdiri daripada dua jenis, iaitu rusa sambar dan rusa jenis kijang. Tempoh matang bagi seekor rusa adalah di antara 1 sehingga 2 tahun. Rasio bagi jantan adalah 1 dan 10 betina, manakala tempoh buntingnya adalah selama 7 bulan iaitu 210 hari. Kebanyakan spesies rusa yang diternak di Malaysia adalah daripada spesies Cervus timorensis yang mana jangka hayat mereka adalah selama 15 tahun dan berat bagi rusa jantan adalah seberat 80 sehingga 120 kg dan bagi rusa betina adalah 70 sehingga 90 kg. Aku nak pegang tapi takut. Rusa spesies ini merupakan kumpulan Artiodactyla yang mana merupakan famili unggulat yang menanggung berat badannya dengan 2 batang jari kaki berbanding dengan sebatang jari seperti Perissodactyla. Burung unta ataupun burung kasawari ini telah diperkenalkan di negara kita sekitar 1980-an oleh kerajaan dan didakwa boleh diternak di Malaysia untuk pengeluaran dagingnya. Iklim di Malaysia yang panas dan lembap menjadikan spesies ini mampu hidup dan membiak dengan baik. Burung unta yang berasal daripada Afrika ini mempunyai jangka hayat hidup di antara 40 sehingga 60 tahun dan mempunyai berat sehingga 65 sehingga 120 kilo. Burung unta Stretiniformes berkongsi perintah dengan kiwi, emu dan rattata lain. Hal ini terbukti dengan penampilan leher panjang dan kaki yang mampu untuk berjalan pada kelajuan maksimum sekitar 70 km. Burung unta boleh memecut sehingga 43 batu per jam dan mereka boleh mempertahankan kelajuan stabil 31 km per jam. Hanya satu daripada langkah burung unta boleh menjadi 10 sehingga 16 kaki panjang. Jika burung ini tidak boleh terbang dan mengapa mereka mempunyai sayap? Sebenarnya, burung unta menggunakan sayap mereka untuk mengimbangi badan ketika berjalan, terutamanya ketika mereka tiba-tiba menukar arah. Selain itu, sayap yang cantik juga digunakan dalam proses memikat burung unta betina. Spesies burung unta ataupun kasawari ini terdiri daripada golongan omnivore yang mana mereka hanya memakan rumput, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Dan spesies mereka ini juga tidak mempunyai gigi ataupun sebilangannya mempunyai gigi tetapi sangat lemah. Menurut Kesatuan Antarabangsa bagi Pemeliharaan Alam, burung unta dianggap sebagai lemah dan spesies ini semakin merosot. Walaupun ianya tidak terancam, burung unta memerlukan perlindungan yang ketat untuk memelihara agar populasi ini tidak pupus.